Putra dalam siri ketiga dalam video tentang ubat-ubat yang telah mengubah landscape perubatan hematologi ialah berkenaan dengan ubat Glivec. Glivec ataupun nama asalnya itu imatinib, dilancarkan pada akhir tahun 90-an dan mula digunakan di Malaysia pada awal tahun 2000. Dan tugas utama ubat ini ialah untuk memastikan sel yang terhasil daripada mutation BCR-ABL dapat dikekang, dan antara diagnosis utama yang datang daripada yang menjadi driver utama untuk penyakit ini ialah CML, setengah jenis ALL, GIST dan sarkoma. CML adalah sangat penting kerana 95% daripada pesakit CML akan mempunyai failure kromosom yang seterusnya menghasilkan mutasi BCR-ABL yang dihalang oleh ubat Glivec ini. Jadi guna utama ubat Glivec ini ialah untuk membunuh sel BCR-ABL yang majoritinya datang daripada CML. Jadi kalau kita nak tengok betapa elegannya ubat ini, kita bayangkan macam ini ya. Kita pergi ke IKEA dan semasa di IKEA tu, kalau kita beli barang pada IKEA, memang kalau kita tengok banyak ya dalam kotak, dan untuk nak menghasilkan apa yang dalam kotak tu untuk dipasang, kita perlukan buku arahan. Jadi buku arahan dalam badan kita ni, kita kena ikutlah dia punya. Kalau tanpa buku arahan tu agak pening kepala juga untuk nak menghasilkan apa yang kita beli daripada IKEA. Jadi buku arahan ni kalau nak ikutkan, dia memang lengkap. Dia terangkan satu persatu apa tools yang kita perlu pakai, arahan nombor 1 apa, kedua apa dan seterusnya. Jadi arahan yang ini kalau kita tidak baca betul-betul, kalau kita buat step 2 sebelum step 1, jadi apa yang terhasil ialah perabot yang agak tunggang terbalik. Jadi apa yang ada dalam badan kita adalah arahan-arahan ini terkandung dalam kromosom. Jadi kromosom ini dalam badan kita ada 23 pasang. Dia juga menentukan sama ada kita lelaki ataupun perempuan, dan sekiranya ada kerosakan pada kromosom itu akan berlaku masalah seperti Down syndrome dan sebagainya. Berkenaan dengan leukemia pula, sekiranya terdapat pertukaran daripada isi kandungan kromosomnya, yang ni kita telah warnakan kromosom kita, kromosom paling panjang kromosom 1, seterusnya kepada seks kromosom yang paling bawah sekali. Dalam Philadelphia kromosom terdapat peralihan daripada kandungan daripada kromosom 9 dan 22. Jadi kromosom 22 ni memang kecil. Bila bertukar, dia akan menjadi lebih kecil, dan kromosom kecil inilah yang kita panggilkan Philadelphia kromosom. Philadelphia kromosom ini pula menghasilkan beberapa molekul yang tidak sepatutnya ada. Jadi penggabungan Philadelphia kromosom itu akan menghasilkan sel yang kita panggil ataupun molekul yang kita panggil BCR-ABL, dan BCR-ABL ni lah yang dihalang oleh Glivec, kerana inilah driver utama untuk sakit CML dan juga penyakit-penyakit lain seperti ALL dan juga GIST dan juga sarkoma. Tapi majoriti pesakit CML adalah 95% Philadelphia kromosom positif, dan sebelum ini memang tidak ada rawatan lain untuk CML. Maka dengan ubat Glivec ini, kita telah revolutionize treatment untuk CML ini. Dan apa yang paling penting sekali, dia adalah dalam bentuk tablet. Dia bukan kemoterapi. Jadi bayangkanlah kalau tidak kita kena melalui kemoterapi untuk merawat CML. Dengan Glivec itu sudah tidak perlu, dan hasilnya pula ia adalah lebih berkesan berbanding dengan kalau kita menggunakan kemoterapi. Hanya satu saja ubat ataupun keadaan rawatan yang lebih baik daripada penggunaan Glivec, iaitu pembinaan sumsum tulang. Pembinaan sumsum tulang ini terutamanya kepada pesakit-pesakit yang agak lanjut umur ataupun kepada mereka yang tidak bertuah, tidak mempunyai donor yang sesuai, maka mungkin tidak ada harapan lain untuk mereka. Glivec telah merubahkan segalanya, dan kita dapati pesakit-pesakit yang mengambil Glivec masih lagi berada dalam keadaan chronic phase selepas 5 hingga 8 tahun. Jadi sangat-sangat berkesan. Semasa Glivec ini dilancarkan pada tahun 1996-1997, ia telah berada di cover pada Time Magazine. Itu betapa pentingnya breakthrough ini. Daripada
situ sehingga sekarang tidak ada lagi breakthrough yang seumpama ini. Kerana kalau kita bayangkan ia berasal daripada kajian saintifik, daripada situ kita dapat tahu bagaimana kanser itu berlaku, apakah mutasi berlaku, kita kena pastikan mutasi tersebut dan kita rawat pada puncanya. Sebab itulah Gleevec ini sangat-sangat penting. Pada permulaannya, ini Dr. Brian Drucker, dia yang membuat kajian tentang Gleevec ini. Saya pernah berjumpa dia dalam tahun 2012 masa dia datang untuk memberi satu lecture semasa saya pergi ke Atlanta. Jadi kalau kita bayangkanlah sebelum ini tidak ada rawatan untuk CML yang begitu berkesan melainkan dengan pembinaan susun tulang. Dengan menggunakan Gleevec ini kita telah berjaya menukarkan keadaan rawatan dan juga kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang penyakit leukemia dan seterusnya. Dan daripada teknologi dan juga teknik ini, ia adalah satu proof of concept. Dan selepas saja Gleevec dilancarkan, maka ada banyak lagi ubat yang seumpamanya, tetapi tidak yang sehebat Gleevec, ya. Kerana kalau kita tengok kan, dari segi side effectnya pun agak kurang. Pada permulaannya kosnya agak tinggi, jadi ada beberapa NGO telah pun datang ke hadapan, dan yang paling penting sekali di Malaysia ialah Max Foundation. Kita akan bicarakan tentang Max Foundation dalam video seterusnya yang saya akan lancarkan secara wawancara dengan Max Family Malaysia dalam sehari sebelum Hari Kanser Sedunia. Jadi untuk maklumat lanjut tentang Gleevec dan juga sekiranya anda mengambil Gleevec dan ingin berkongsi pengalaman anda, sila hubungi saya melalui Facebook ataupun layari website saya, ya. Sekian, terima kasih.